Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan masuk kepada bab 6. Tajuk kita adalah fizik nuklear. Okey, bab ni dia tak panjang mana dan dia agak senang lah berbanding bab lain. Okey, tapi kamu kena bagi perhatian lebih sebab kita tak pernah belajar tentang benda ni. Okey, kita akan tengok subtopik yang pertama. Okey, 6.1 tentang reputan radioaktif. Okey, bila kita sebut nuklear pun yang terbayang kat fikiran kita apa dia? Bom nuklear lah kan? Okey, sebenarnya bom nuklear tu dia mereput. Mereput macam mana? Sekejap kita tengok. Okey. Okey, yang pertama kita kena tahu apa maksud nukleus. Okey, nukleus ini kelas kalau kamu tengok kat sini, okey, dia terdiri daripada neutron dan juga proton. Okey, neutron dia colour pink tu kan. Okey, so nukleus, bila kita sebut nukleus, dia sebenarnya gabungan antara neutron dan juga proton. Okey, yang ni sebenarnya kamu dah belajar dalam kimia ni. Okey, notasi nukleik. Okey, so kalau kita tengok macam ni, kita ada unsur X and then kita ada A dan juga Z. A tu apa? Okey, A adalah nombor nukleon. Okey, apa maksud nombor nukleon? Okey, maksudnya adalah hasil tambah bilangan proton dan neutron. Okey, yang Z maksudnya adalah nombor proton. Okey, maksudnya bila kita tulis dalam bentuk macam ni, aku nak tahulah bahagian atas nama dia nombor nukleon, yang bawah nama dia nombor proton. Okey, sebab banyak soalan akan tanya. Biasanya dalam soalan soalan objektif, okey, dia akan tanya berapa bilangan nombor nukleon, nombor proton kan. Okey. Jadi bila kita dah tahu apa maksud setiap simbol itu, okey, kita akan masuk kepada reputan radioaktif. Okey, reputan radioaktif adalah proses di mana nukleus yang tidak stabil menjadi lebih stabil. Okey, lagi sekali, proses di mana nukleus tidak stabil menjadi lebih stabil dengan cara dia memancarkan sinaran radioaktif. Okey, macam bom atom tadi, sebenarnya bom atom tadi adalah suatu nukleus yang tak stabil. So, dia akan mereput. Okey, mereput tu maksudnya dia pancarkan sinaran radioaktif lah. Okey, dia akan mereput secara rawak dan spontan. Maksudnya dia tak dipengaruhi oleh suhu, tekanan ataupun faktor fizikal yang lain. Okey, bom atom tu dia akan mereput, maksudnya dia akan mereput sampailah dia mendapat nukleus yang lebih stabil. Okey. Okey, masa dia mereput, dia mungkin memancarkan sinaran radioaktif dalam bentuk, okey, dalam bentuk apa? Dalam bentuk sinar alfa, beta ataupun sinar gamma. Okey, radioaktif kita ada 3 jenis sinar. Okey, aku nak tahulah. Okey, bila kita tulis macam tu adalah sinar alfa, beta. Okey, cara tulis dia macam tu. Tak boleh tulis macam B besar macam ni, tak boleh nah. Dia mesti ada kaki sikit kat bawah tu. Okey. Lepas tu gamma. Okey, gamma yang macam Y tu, tapi biasanya kalau kita tulis yang tu kita namakan dia gamma lah. Okey. Okey, kita tengok reputan alfa. Okey, nukleus yang tidak stabil mengeluarkan satu zarah alfa untuk menjadi nukleus unsur baru yang lebih stabil. Okey, contoh kita ada unsur X. X ni kita tak tahulah kan unsur apa. Okey, lepas tu kita ada nombor nukleon kat atas, nombor proton kat bawah. Okey, selepas dia mereput. Okey, kat sini anak panah ni menunjukkan lepas dia mereput lah. Okey, nombor nukleon tadi yang atas tadi, dia akan tolak dengan 4. Dan nombor proton yang kat bawah tadi akan tolak dengan 2. Okey, tetapi apa? Kat sini kalau kamu perasan, dia akan tulis tambah 42 helium. Okey, maksudnya 42 helium tadi adalah sinar alfa lah. Okey, awak nampak saja 42 helium, maksudnya nukleus itu telah memancarkan sinaran radioaktif jenis alfa. Okey, boleh? Jadi, kita tengok pula pereputan beta.
Okey, peruputan beta maksudnya neutron dalam nukleus tu sama, dia memang akan nukleus yang tak stabil terurai. Okey, yang ni dia terurai macam mana? Dia akan menjadi satu proton dan satu elektron. Okey, dia akan jadi satu proton dan satu elektron. Okey, apa maksud proton? Proton maksudnya kelas dia akan ada pertambahan satu kat situ. Dan elektron, kita tahu elektron, semua orang kena tahu nah. Bila kita sebut elektron, kita mesti tahu nilai dia adalah kosong, negatif, 1. So this is for elektron. Okey, nombor nukleon dia kosong, nombor proton dia negatif 1. Okey, so yang ni adalah elektron. Okey, proton kat mana? Proton kat depan ni lah. Okey. Okey, tu adalah reputan beta. Okey, sekarang kita nak tengok apa jadi kalau reputan gamma. Okey, reputan gamma adalah daripada nukleus yang tak stabil. Macam mana dia nak stabilkan diri dia? Dengan cara membebaskan lebihan tenaga untuk menjadi lebih stabil. Okey, hok ni lain sikit ni kelas. Tadi untuk alfa kita jadi apa? Selepas peruputan dia akan belah sana kita akan dapat 4,2 helium kan. Tu alfa. Kalau beta jadi apa? Okey, kita akan tambah kosong, negatif 1 elektron. Okey, tapi kalau gamma, okey, this is symbol for gamma. Okey, dia tak membebaskan apa-apa, cuma dia bebaskan lebihan tenaga. Okey, maksudnya kat belakang tu tak ada tambah apa-apa macam ni. Okey, macam alfa dan beta tadi. Okey, cuma kat sini nukleus tadi yang tak stabil tadi dia bebaskan lebihan tenaga. So nukleus tersebut akan menjadi nukleus yang kurang tenaga. Okey. Macam tu maksud dia. Okey, mungkin kamu tak berapa nak faham. Okey, tak apa, kita tengok latihan saja. Okey, seterusnya kita akan tengok reputan radioaktif dengan lebih daripada satu sinaran. Okey, tadi kita tunjuk contoh untuk satu-satu kan. Okey, alfa, beta dan juga gamma. Tapi sebenarnya nukleus itu mungkin boleh memancarkan lebih daripada satu zarah, satu sinaran radioaktif. Contohnya mungkin gabungan antara alfa dan beta, ataupun alfa dan gamma, ataupun tiga-tiga sekali kan. Okey, macam tu. Okey, contoh dia. Okey, reputan uranium. Okey, bila sebut uranium, siapa yang tak pernah dengar, okey, uranium adalah suatu nukleus yang memang tak stabil lah. Okey, biasanya nukleus ini akan memancarkan sinaran radioaktif untuk menjadikan diri dia tu lebih stabil. Okey, so uranium 234. Okey, uranium ni dia ada banyak jenis. Dia ada banyak nombor nukleon. Okey, awak jangan kata uranium mesti 234. Nombor nukleon dia ada banyak jenis. Okey, so kalau kita sebut 234 uranium tu, ni kan nombor nukleon kat atas tu. Okey, maksud dia kelas, maksudnya dia adalah suatu nukleus yang tak stabil lah. Okey, so bila uranium ini mereput, dia akan membebaskan satu zarah helium. What is helium? Alfa lah kan? Oh, silap tu simbol beta. Okey, okey, so uranium 234 tadi, nombor nukleon dia akan membebaskan satu zarah alfa. Okey, dan kat sini tak ada apa-apa ni, maksudnya dia membebaskan satu zarah gamma. Okey. Okey, untuk menjadi lebih stabil. Lebih stabil, dia nak jadi apa? Dia akan jadi 230. Okey. Dan 90 nombor proton dia. Okey, so persamaan reputan ringkas tadi, kita boleh tulis 234 uranium nombor nukleon dia, lepas tu 92 nombor proton kat bawah. Okey, lepas tu anak panah. Okey, lepas tu macam tu lah. 230 90 TH tu. Okey. Maksudnya dia melebihi daripada satu jenis sinar lah. Okey, sekarang untuk lebih faham kita perlu tengok latihan.
Okey, latihan nombor 1. Okey, kat sini sebenarnya kan RAHETH ni tu sebenarnya kita tak tahu nama pun tak apa. Cuma awak kena tahu macam mana nombor nukleon dan juga nombor proton itu dikira. Okey, sebab yang tu adalah benda tu nama dalam kimia. Okey. Jadi kita tengok nombor 1 230 TH90. Okey, jadi kita pun tengok dia memancarkan suatu sinaran alfa lah kat situ. Okey, sebenarnya untuk menyelesaikan soalan macam ni, kita kena pastikan belah kanan adalah sama dengan belah kiri. Okey, awak tengok belah kanan kamu 230 nombor nukleon dia. Okey, 230. Belah kiri kamu 230 nombor nukleon, belah kanan pun wajib dapat benda yang sama. Okey. So kita nak buh nombor nukleon berapa kat radon tu, Ra tu. Okey, so mestilah kita letak berapa? 228. Sebab apa saya kata 228? Sebab 228 bila kita tambah dengan 4 nombor nukleon itu, ni 4 ni kan. 4 nombor nukleon bagi helium, 228 tambah, silap awak 228 pula apa, 228, 226 lah kan. Okey, sorry, 226. Bila 226 kita tambah dengan 4 untuk helium, so total dia akan jadi 230. Boleh? Okey, so nombor nukleon awak pun tulislah dalam kotak tu 226 bahagian atas. Okey. So, 90. Bila sebelah kiri 90 nombor proton. Okey, jadi kita pun kena pastikan nombor proton belah kanan pun 90 juga. Okey, agak-agak berapa? Mestilah 88 kan. Okey, so 88. Awak tulislah dalam kotak ni lah. Okey, atas ni 226, bawah ni 88. Sebab apa 88? 88 tambah dengan 2 untuk helium bawah tu. Total kita akan dapat balik 90. Okey, saya nak tulis tak muat ni awak. Okey. So, awak pun tulislah dalam kotak kecil untuk soalan nombor 1, 226 dengan 88 yang bawah. Okey, selesai soalan 1. Soalan ni senang sebab tu saya kata senang. Okey, yang penting awak tahu macam mana nak mengira nombor nukleon dan juga nombor proton. Okey, kelas. Belah sini, nombor 2. Okey, nombor 2. Belah kiri tak ada. Okey, kita tengok belah kanan. Belah kanan kamu 59. 59 tambah kosong jadi berapa? 59 juga. Okey. Bila belah kanan total dia adalah 59, belah kiri pun adalah samalah awak. 59 juga. Okey, kita kira pula yang bawah tu. Total berapa? 27 tambah negatif 1. Jadi 26. Okey, jadi kita tulislah kat sini 26. 59, 26 Ferrum. Fe tu kan. Okey, macam tu senang je kan. Kita cuma nak balancekan dia. Macam persamaan kimia kamu lah kan. Okey, so selesai nombor 2. Okey, nombor 3 kita ada 234 nombor nukleon. 90 nombor proton. Okey, so 234 sebelah kiri, 234 juga wajib sebelah kanan. Okey, ni kosong. Kosong tambah berapa dapat 234? Mestilah 234 juga kan. Senang sangat soalan ni. Okey, so 90. Belah kiri, belah kanan. Apa tambah negatif 1 jadi 90? Okey, so 91 lah. 91 tambah negatif 1, total dia 90 kan. Okey, so dah balance. Okey, so jawapan macam tu lah. Senang je. Okey, soalan nombor 4. Okey, kat sini kamu tengok. Kita ada 137 baron. Okey, nombor nukleon dia. Bawah tu kita ada 56 nombor proton. Okey. Belah kiri 137. Okey, kita tengok atas dulu nah. Belah kanan pun 137. Samalah. Okey. Jangan tulis apa-apa lagi yang tempat kosong tu. Okey, kita pun tengok bawah pula. Bawah tu 56. Belah kiri, belah kanan pun 56. Maksudnya tak ada perubahan apa-apa. Okey, awak ingat dah tadi perebutan gamma. Dia tak membebas, bukan tak membebas lah.
Okey, dia cuma membebaskan tenaga sahaja kan. Dia tak ada membebaskan elektron ataupun helium. 42 helium dia tak bebas. 0-1 elektron pun dia tak bebas. So, apa tempat kosong kita nak isi kat sini? So, kita tahu dia adalah perebutan jenis gamma. Okey, kita pun letak simbol gamma kat situ. Okey. Nombor 5. Okey, kita ada 2, 3, 4. 2, 3, 4. Okey, belah kiri, belah kanan pun mesti 2, 3, 4. Okey, so kita tak tahu gamma ke apa kan. Okey, kita tengok bawah pula. 91. Belah ni 92. Tak sama ni. So, apa kita nak buat? Okey, kita tahu. Tadi, kalau dua-dua belah sama, kita tahulah dia gamma. Tapi sekarang, atas sama, bawah tak sama. Okey, so yang ni kita pun tahu. 0, -1 elektron. Okey. Sama dengan soalan nombor 6. Apa kita nak buat? Pastikan balance kiri dan kanan. 206 tambah 4 jadi 208. Okey, 208. 82 tambah 2 jadi 84. Boleh? Okey. 7, 226. Belah kiri kamu 226, belah kanan 222. Okey. Kita perlukan 4 lagi kan nak balance. Okey, so kita tahulah 4. Kalau 4 dah confirm lah. 42 apa? 42 helium. Okey, number 8. Okey, nombor 8. Tengok gamma siap-siap. Kalau gamma, kita kena tahulah gamma dia tak ada perubahan. Okey, so that's mean 59, 27. Okey, so selesailah latihan kita. Okey, yang ni memang senang, cuma pastikan awak tahu macam mana nak mengira lah. Okey, jangan hak ni pun tak tahu nak jawab, sebab hak lain kita tak tahu senang ke susah kan. Okey. Okey, kita nak tengok pula siri perebutan. Okey, awak tengok kat sini kita ada P. Daripada P dia berubah menjadi Q. Okey, kadang-kadang soalan dia tak bagi dalam apa? Dia tak bagi dalam macam ni, dalam bentuk soalan ke atas macam ni senanglah kan. Okey, dia bagi dalam bentuk graf. Okey, graf pun sebenarnya sama jawab. Awak kena tahu. Okey, contoh kita awak tengok anak panah bermula daripada mana? Okey, now kita tengok dia bermula daripada P. P, okey tengok P duduk sini nah. Kita pun tulis P. Nombor nukleon. Okey, tengok nombor nukleon sini 142. Kita pun tulis sendiri. Okey, 142. Nombor proton dia 33. Awak buat sendiri. Okey, dia berubah menjadi Q. Okey, Q. Nombor nukleon dia berapa? Sama, 142. Okey, nombor proton dia 34. Tulis macam tu. Selepas melalui proses perebutan, dia jadi 142 dengan 34. Agak-agak dia bebaskan sinaran jenis apa? Kita kena balancekan belah kiri dan belah kanan. Okey, atas tak ada efek. So, mestilah kosong kan? Okey, so belah ni kita nak kurangkan 1. Jadi, dia mengalami perebutan jenis beta. Okey, sebab apa beta kelas? Sebab dia membebaskan 0-1 elektron. Okey, nama dia perebutan jenis beta. Contoh dia macam tu lah. Ni contoh yang saya tunjuk kat atas tu. Okey. Okey. P ke Q dia mengalami perebutan jenis beta. Okey, jawapan awak pun kena tulis kat situ. P ke Q adalah beta. Okey, selesai P ke Q. Sekarang kita nak tengok pula Q ke R. Okey, macam tadi juga kita tulis 142. Saya kena padam-padam sebab tak cukup space kan. Okey, 34. Okey, sekarang Q. Q nak jadi apa? Q nak jadi R. R, nombor nukleon dia berapa? 138. Okey, nombor proton dia berapa? 32. Okey, balancekan dia kelas. Okey, 42, 38 ni nak tambah berapa jadi 42? Tambah 4 kan? Okey, so tambah 4. Okey, kita pun buat. Allah, terpadam pulak lah.
Okey, tambah 4. Okey, so 4, 2. So, kita tahulah 4, 2 adalah helium. Okey, bila helium, dia membebaskan sinaran jenis apa ni kelas? Okey ni, 4, 2 helium. Yang tu adalah zarah alfa. Okey, jadi awak tulis daripada Q ke R, dia membebaskan zarah alfa. Okey, tadi P ke Q, awak kena tulis satu-satu nah. Dalam buku nota kita, P ke Q, apa tadi? Beta. Boleh? Okey, seterusnya R ke S, S ke T, T ke U dan U ke V. Saya nak masing-masing buat sendiri macam ni. Okey, dalam buku nota kamu. Okey, tunjukkan jalan kerja kita dan bagi tahu rebutan tersebut jenis apa. Okey. Lepas kamu tulis macam ni kan? Okey, macam ni contoh. Lepas kamu tulis macam ni, kamu pun tulislah kat situ rebutan jenis alfa. Tulis macam ni. Rebutan jenis alfa, rebutan jenis beta, rebutan jenis gamma. Okey? Selesaikan sehingga U ke V dalam buku nota kamu. Okey? Okey, sekarang saya nak masuk kepada latihan. Oh, okey. Okey. Ni adalah latihan yang saya suruh buat tadilah. Okey, daripada graf ini, awak tunjukkan P ke Q apa tadi kita buat. Okey, sini ada beta, sini adalah alfa, yang kedua P QR tadi alfa kan kita kira ni. Okey, alfa dan seterusnya kamu tunjuk sampai ke V tu nah. Okey. Selesailah untuk siri rebutan tersebut. Okey, buat nota dalam bentuk macam ni. Okey, bentuk macam ni. Okey, seterusnya kita nak tengok pula ciri-ciri bagi setiap jenis sinaran. Okey, untuk pengetahuan kamu, sinaran alfa. Okey, sinaran alfa dia adalah bercas positif. Okey, yang ni wajib hafal. Okey, alfa dia bercas positif, beta bercas negatif. Gamma dia neutral. Maksudnya tak ada positif, tak ada negatif, dia neutral. Okey, kuasa penembusan. Okey, bila dah tahu charge apa, kita kena tahu kuasa penembusan. Okey, sinar alfa, kuasa penembusan dia adalah rendah. Paling rendah lah. Okey, kuasa penembusan sinar beta dia sederhana. Gamma dia sangat tinggi. Okey, apa maksud rendah ni? Okey, sinar alfa dia boleh dihentikan oleh kertas. Dia hanya boleh menembusi sekeping kertas sahaja. Okey. Beta dia sederhana, dia boleh dihentikan oleh aluminium. Maksudnya kalau kita letak aluminium kat depan, sinar beta tu boleh berhenti. Tak boleh lalulah aluminium tu. Okey, gamma dia sangat tinggi. Okey. Macam mana kita nak hentikan sinaran ini? Okey, kita boleh letak konkrit. What is konkrit? Konkrit tu macam dinding batu. Dinding batu macam dinding rumah kita, dinding sekolah tu kan. Okey, so that is konkrit. Awak boleh hentikan dia dengan letak plumbum ataupun konkrit. Okey, yang tu kuasa penembusan. Okey, penembusan apa maksud penembusan? Dia nak tembus lah, katakan kita sinarkan zarah alfa. So, nak bagi dia berhenti, letaklah kertas ke apa untuk alfa lah, dia boleh berhenti. Macam tu, penembusan lah. Okey, kita tengok pula kuasa pengayunan. Okey, kuasa pengayunan alfa adalah paling tinggi, beta sederhana, gamma adalah rendah. Yang tu kuasa pengayunan. Okey. Okey, mungkin tak berapa nak faham, jadi kita pun tengoklah latihan soalan 1. Okey, soalan 1 kita ada apa? Kita ada charge negatif dan charge positif. Okey. Jadi macam mana kita nak lakakan garis yang sesuai? Okey, kita tengok. Dia suruh awak lukis sinar alfa dahulu. Kita pun ingat. Sekarang kita bermain dengan charge positif dan negatif. Kita ingat alfa
alfa dia charge apa? Okey, alfa bercharge positif. Jadi dia tertarik. Nak tulis pun. Alah. Tertarik kepada apa? Dia tertarik kepada negatif. Okey. Jadi kita perlu lukis. Kita lukis macam mana? Okey, kita perlu lukis. Dia akan tertarik ke negatif. Okey, yang tu untuk alfa. Tak cantik dah, awak. Okey, Sat. Okey. Dia tertarik ke mana tadi? Ke negatif. Okey. Beta. Beta dia bercharge negatif, dia tertarik. Okey, tertarik awak tulis ni lah, tertarik kat siapa? Dia akan tertarik kepada positif. Okey, beta. Nah, kita lukis bawah nah beta. Okey, jadi beta pun dia tertarik kat situ. Okey, gamma tadi kita kata dia tak bercharge. Okey, dia tak bercharge, jadi dia tak terpesong. Dia tak terpesong dalam medan elektrik. Dalam medan elektrik. Awak tulis ni lah. Okey, medan elektrik. Okey, so macam mana cara nak melukis arah sinar, arah zarah tadi. Zarah apa tadi ya? Okey, yang ni adalah alfa, bawah ni beta. Sebab apa? Beta bawah. Sebab beta dia bercharge negatif, dia tertarik kepada positif. Okey. Sekarang kita nak melukis zarah gamma yang tak bercharge. Okey, so gamma dia akan straight je. Okey, sebab apa? Dia straight kelas. Sebab gamma ni untuk gamma ni kan. Ni penjelasan untuk gamma. Saya takut. Okey. Macam itulah. Susah pula nak. Okey, so gamma tadi penjelasan dia apa? Dia tak bercharge satu. Bila dia tak bercharge, dia tak akan terpesong dalam medan elektrik. Okey, so that's why lukisan kita jadi macam ni. Okey? Okey, lagi satu. Bila kita melukis sinar, arah sinar, okey, awak kena pastikan alfa tu lebih daripada beta. Dia lebih jauh. Nampak ni saya lukis lebih jauh. Beta sampai sini je kan. Okey, tapi alfa sampai situ. Sebab apa? Sebab kuasa pengayunan alfa adalah tinggi. Okey? Okey, sekarang kita tengok soalan nombor 2. Okey, nombor 2. Susunkan sinaran alfa, beta dan gamma mengikut urutan kuasa penebusan bertambah. Tadi siapa yang paling kuat kuasa penebusan dia? Kemudian cadangkan bahan untuk X, Y, Z. Okey, tadi kita kata alfa boleh dihentikan dengan sekeping kertas. Lepas tu beta boleh dihentikan oleh aluminium. Gamma paling kuat, dia hanya boleh dihentikan dengan plumbum ataupun dinding konkrit. Okey, so what is X, Y and Z? Okey, macam tadilah yang kita duk hafal tadi. So kita boleh kata X adalah kertas. Nampak? Sebab apa kertas? Sebab dia adalah sinaran alfa. Dia boleh berhenti sampai situ je. Tak boleh lalu kertas tu. Okey, Y. Dia boleh berhenti sampai situ je. Apa dia tu? Okey, yang tu adalah aluminium. Eja betul-betul aluminium. Aluminium. Okey. Z adalah apa tadi? Konkrit. Cikgu, saya tak mau guna konkrit, saya nak guna plumbum. Okey, boleh plumbum. Okey, so Z is plumbum. Okey, yang tu adalah cadangan untuk bahan. Okey, ada. Dia tanya apa lagi? Baca soalan bagi habis. Dia kata, susun ikut urutan kuasa penembusan bertambah. Okey, maksudnya kuasa penembusan bertambah. Maksudnya daripada kecil makin besar lah. Okey, so kita boleh kata nombor 2 ni lah. Alfa lebih kecil daripada beta, lebih kecil daripada gamma. Okey, so this is kuasa penembusan yang bertambah. Mula daripada yang kecil sehingga yang paling besar lah. Okey, mungkin kalau kata dalam kertas 2 bahagian A, kita boleh menggunakan simbol. Okey, kalau kata dalam esei soalan ni tanya, awak kena
tulislah. Tulis apa? Tulis dalam bentuk perkataan. Alfa, kuasa penembusan dia lebih paling kecil, beta sederhana, dan gamma paling tinggi. Okey, tapi kalau dalam bahagian A, kertas 2, boleh menggunakan simbol. Okey, selesai soalan 2. Okey, soalan 3. Okey, untuk soalan 3, dia kata sumber zarah alfa tidak sesuai digunakan sebagai penyurih dalam industri perubatan. Terangkan pernyataan tersebut. Okey. Dia kata alfa tak sesuai digunakan sebagai penyurih. Penyurih ni macam kita nak guna, contohlah kita nak sinarkan pada badan manusia. Kita nak tengok mungkin ada penyakit apa-apa ke. Macam tu lah lebih kurangnya. Macam MRI ke kan, kita nak tengok apa, mungkin ada blok dalam salur darah ke apa ke. Tu masuk penyurih lah. Kita nak tengok dalaman tu macam mana. Okey, dalam bidang industri perubatan. Okey, terangkan pernyataan tersebut berdasarkan pemahaman anda tentang kuasa pengayunan. So that means kamu kena sebut kuasa pengayunan macam mana dan kuasa penembusan alfa. Okey. Okey. Yang pertama, kamu boleh sebut tentang kuasa pengayunan dahulu. Okey, awak akan kata tulis ayat nah. Sinar alfa, kuasa pengayunan tinggi. Okey, kuasa pengayunan tinggi ni saya guna simbol-simbol ni. Okey, tulis ayat penuh. Ia mungkin boleh merosakkan sel-sel badan. Okey, rosakkan sel badan. Okey, so that's why kita tak menggunakan sinaran jenis alfa lah. Okey, tu tentang kuasa pengayunan. Okey, selesai. Yang kedua, dia suruh kamu sebut tentang kuasa penembusan. Okey, kita akan sebut pula. Okey, kita tahu pengayunan alfa sangat tinggi, tapi penembusan dia sangat rendah. Okey, so kita sebut kuasa penembusan zarah alfa. Okey, awak penuh nah. Zarah alfa adalah rendah. Okey, adalah rendah. Jadi, dia tak boleh, awak tulis penuh, tak boleh guna simbol macam ni. Dia tak boleh menembusi kulit. Dia tak mampu untuk menembusi kulit. Apatah lagi nak tengok kat mana badan kita yang bermasalah kan. Okey, so dia tak boleh menembusi kulit manusia. Jadi, dia tak dapat dikesan oleh pengesan. Tak dapat dikesan. Kalau kita guna apa, memang kita tak tahu alfa tu duduk mana. Sebab dia tak boleh masuk pun dalam kulit. Dikesan oleh pengesan. Okey. Agak-agak kan. Berapa markah dia nak bagi kat kamu macam ni. Okey, kita tengok. Yang pertama, 1 markah kat sini. Kuasa pengayunan sebut tinggi kau rendah kau sederhana. Okey, memang tinggilah alfa kan. Yang kedua, sebab apa? Kalau kuasa pengayunan tinggi, so dia akan merosakkan sel badan kamu. Okey, so dapat 1 lagi markah. Okey, yang ketiga, markah ketiga. Kuasa penembusan adalah rendah. Okey, kuasa penembusan rendah, 1 markah lagi. Lepas tu bagilah. Apa jadi kalau dia rendah? Okey. Tak dapat menembusi kulit, tak dapat dikesan oleh pengesan. So, nampak saja soalan pendek macam ni, dia boleh bagi kat kamu sampai 4 markah. Boleh? Okey. So, selesai sampai kat situ. Okey. Saya rasa sampai di sini dulu untuk hari ni. Esok saya akan sambung sikit lagi. Sebab apa esok nak sambung lagi? Sebab kita lambat sangat ada kelas dah. Okey, esok tak tahulah pukul apa. Nanti saya akan send video PDPR ni lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.